Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama dengan Simplify Saham. Kali ini saya akan membincangkan bagaimana dengan modal yang sedikit anda boleh membeli saham yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan saya akan membincangkan bagaimana menentukan risk reward ratio yang terbaik di antara dua saham. Jom. Baik, untuk kali ini saya akan membincangkan saham TMC Live. Okey, dan seperti biasa saya menggunakan platform TradingView sebagai medium analisa saya, dan saya prefer time frame daily dalam analisa saya. Untuk chart TMC Live sangat-sangat ketara yang mana saham ini dalam keadaan uptrend. Okey. Dia naik, retrace, kemudian dia naik lagi pada 29 Disember, dia retrace, dia naik lagi pada 21 Januari, dia retrace. Untuk lebih jelas, kita lukis market structure. Okey, jelas kan? Okey, dia naik pada 27 November, kemudian dia retrace, kemudian pada 24 Disember break resistance, jadi membentuk satu high yang baru, kemudian retrace balik, pecah lagi resistance pada 15 Januari dan membentuk satu new high yang baru pada 21 Januari. Jadi obvious saham ini dalam keadaan uptrend. Jadi dengan new high yang baru, kita dapat menentukan ini merupakan support dan ini merupakan resistance. Okey, garisan hijau merupakan resistance, garisan merah merupakan support. Okey, kita hanya nak tengok cerita daripada 12 Januari onward sahaja. Jadi yang lain-lain ni saya delete dulu. Okay. Kemudian berlaku retracement daripada 21 Januari sehingga ke 27 Januari. Okey, tapi adakah terbentuk satu market structure dalam tempoh ini? Kita kena lihat time frame yang lebih kecil. Saya pilih 1 hour. Okey, dekat sini kita boleh nampak satu market structure dan kita lukis. Okey, dia turun. Kemudian dia naik. Pecah support, dia membentuk satu lower low yang baru. Dia retrace. Pecah support. Sekejap. Okey, dia pecah support lagi dan membentuk lower low yang baru. Okey. Jadi ini adalah market structure dalam tempoh 1 hour. Okey. Kita nak lihat, kita marking dulu kat manakah dia punya resistance pada waktu ini. Yang ini adalah support warna merah. Jadi yang lain-lain ni kita tak nak tengok. Okey, apa yang berlaku selepas tu? Daripada 27 Januari, okey, harga saham ini pecah resisten yang sedia ada pada 2 Februari sehingga mencecah harga 74.5 sen. Jadi dah membentuk
reversal wave telah berlaku dekat sini. Reversal wave telah berlaku dekat sini. Jadi, retracement itu telah bertukar arah. Okay, retracement itu telah bertukar arah. Jadi, harga untuk saham ini kuat untuk terus naik selagi mana dia tidak turun lebih rendah daripada 67 sen. Okay, jadi seperti yang awal tadi saya membincangkan, okay, dengan modal yang sedikit, okay, anda boleh membeli saham yang didagangkan di Bursa Malaysia. Tetapi harga semasa untuk harga saham ini adalah 72 sen. Okay, ramai yang melihat 72 sen ini adalah tinggi dan mereka lebih prefer pada harga-harga saham yang lebih rendah, 10 sen, 20 sen. Kemudian bila beli saham 10 sen, naik je 1 pip, okey, 2 pip, okey, jual. Anda perlu nilai keseluruhan. Kena ada trading plan yang lengkap. Bukan melihat pada harga saham itu semata-mata. Okey. Jadi dengan harga saham 72 sen, saya akan buat pengiraan bagaimana dengan modal RM1,000 anda boleh membeli saham 72 sen. Okey. Saham TMC Life. Okey, seperti yang saya katakan tadi, modal anda adalah RM1,000. Harga seunit yang kita tengok tadi adalah 72 sen. Okey, setiap saham yang anda boleh beli, okey, anda perlu beli dalam gandaan ratus. Sekurang-kurangnya anda boleh beli adalah 100 unit saham. Anda tidak boleh beli kurang daripada 100 atau anda tak boleh beli unit saham dalam bukan gandaan 100. Okey, contoh anda nak beli 121 unit, tak boleh. Okey, mana-mana platform pun tak akan membenarkan anda perlu beli dalam gandaan 100 atau 200, 300 seterusnya. Jadi, dengan modal RM1,000 untuk harga saham 72 sen, berapakah unit saham yang anda boleh beli? Okey, pengiraannya adalah dengan modal anda perlu bahagikan dengan harga seunit saham. Okey, dekat sini kita masukkan modal bahagi dengan harga seunit saham. Okey, sekiranya saya buat pengiraan RM1,000 bahagi 72 sen, saya dapat 1,388. 1,388. Okey, seperti yang saya nyatakan tadi, kita tidak boleh pembelian unit saham mesti dalam gandaan ratus-ratus. Jadi, saya round down. Anda tidak boleh round up. Anda tak boleh daripada 1,388, anda decide untuk beli 1,400. Tak boleh kerana modal anda tidak mencukupi. Jadi, setelah round down, unit yang anda boleh beli adalah 1,300 unit. Berapa modal yang anda gunakan sekiranya anda beli 1,300 unit? 1,300 unit anda darabkan dengan 72 sen, modal yang digunakan adalah RM936. Daripada modal RM1,000 yang anda ada tadi, anda cuma gunakan 936. Bukan anda gunakan setiap ringgit, setiap sen dalam modal anda. Ini adalah kaedah bagaimana
anda menentukan berapa unit saham yang anda guna. Jadi tidak semestinya anda beli unit saham 10 sen, 20 sen sebab modal anda kecil. Tidak. Selagi mana unit saham minima adalah RM100, anda boleh beli saham. Tetapi penentuan unit saham ini tidak terhenti kat sini. Anda kena tentukan pula berapakah risk reward ratio bagi pembelian saham TMC Life ini. Kita lihat semula carta. Okey. Untuk saham ini, okey, anda beli pada, sekiranya anda beli pada harga 72 sen ini dan sasaran anda adalah pada harga 78.5 sen, okey, platform TradingView dia ada satu kaedah, satu menu yang boleh mengirakan untuk anda berapakah peratus risk dan reward anda. Jadi kita masukkan satu demi satu item ini di dalam Excel. Okey. Saham yang kita nak beli adalah TMC Life. Modal yang digunakan adalah RM936. Harga seunit adalah 72 sen. Jumlah unit yang diberi adalah 1,300. Okay. Risiko yang kita lihat di sini adalah saya 6.94, saya bundarkan nombor yang terdekat adalah 7%. Untung, okey, 9.03, saya bundarkan yang terdekat adalah 9. Di sini yang anda perlu nilai, nisbah untung rugi, okey, anda perlu bahagikan peratus untung kepada peratus rugi. Jadi 9 bahagi 7, saya dapat 1.28. Saya bundarkan kepada nilai yang terkecil, kepada nilai 1.3. Jadi dekat sini anda perlu tahu nisbah untung rugi anda 1/1.3. Jadi sekiranya anda beli saham TMC Life pada harga 72 sen, kemungkinan anda risiko 1, kemungkinan anda untung 1.3 berbanding risiko. Okey. Jadi adakah ini saham yang terbaik yang anda nak dagangkan, yang anda nak beli? Di sinilah penilaian anda. Anda kena lihat pula saham-saham yang lain. Bagaimana nisbah untung rugi dia? Okey. Kita lihat satu lagi contoh saham. Okey. Saya ambil saham yang lebih mahal daripada TMC Life, iaitu saham Saipark dengan harga RM1.52. Lagi mahal berbanding 72 sen. Okey. Tetapi untuk penilaian risiko, okey, adakah anda boleh beli saham Saipark ini dengan modal RM1,000? Okey, kita lihat. Berapa unit saham yang anda boleh beli? Okey, saham Saipark. Modal yang sama, harga unit saham adalah RM1.52. Berapakah jumlah unitnya? 1,000 bahagi dengan RM1.52, saya dapat 657.89. Okey.
657. Okey. Jadi kita round down kepada ratus yang paling hampir adalah 600 unit. Berapakah modal yang digunakan? 600 darabkan dengan RM1.52, saya dapat RM912. Jadi, daripada modal RM1,000, anda boleh membeli 600 unit saham Saipark dengan modal RM912 sahaja. Bukan keseluruhan RM1,000. Jadi kita bandingkan pula dari segi risk and reward ratio. Okey. Untuk saham ini anda tentukan, okey, jika dilihat pada time frame 1 hour, okey, anda kuat menyatakan, okey, time frame 1 hour ini dah cukup kuat untuk dia naik. Jadi anda letakkan, jika anda beli pada RM1.52, okey, risiko yang anda sanggup tanggung adalah pada RM1.47, iaitu risiko adalah 3.29%. Okey, dan sasaran anda untuk saham ini boleh mencecah sehingga ke paras RM1.72. Dan jika dilihat pada risk and reward ratio, okey, risiko yang anda perlu tanggung adalah 3.61%. Reward yang anda akan dapat adalah 11.15%. Jadi, segala informasi yang anda dah ada ini, anda masukkan di dalam Excel tadi. Okey, buka semula Excel. Saham yang kita kaji tadi adalah saham Saipark. Modal yang digunakan adalah RM912. Harga unit saham adalah RM1.52. Anda boleh membeli 600 unit saham. Risiko yang ditanggung adalah 3.3. Untung yang diperoleh adalah 11%. Jadi, nisbah untung rugi kita bahagikan untung berbanding risiko. 11 bahagi dengan 3.3, saya dapat 3.33. Jadi, nisbah untung rugi adalah 1:3.33. Jadi, di sinilah anda perlu nilai. Adakah saham yang lebih murah itu adalah lebih baik? Jika dinilai pada nisbah untung rugi, risk and reward ratio, saham TMC Life memberikan pulangan kurang berbanding Saipark, iaitu 1:33. Ini penilaian anda dari segi risk and reward ratio. Anda perlu bandingkan pula dari segi chart. Okey. Jika dilihat pada chart Saipark, okey, tempoh di dalam kotak ini daripada 1 Disember sehingga ke yang terkini adalah satu tempoh sideways, tidak naik dan tidak turun. Berbanding dengan saham TMC Life yang saya paparkan tadi,
Okay, yang menunjukkan obvious, sangat-sangat ketara uptrend. Naik, turun, naik, turun, naik. Kemudian time frame yang lagi kecil pun dah buat reversal daripada retracement itu dan sekarang ini dalam keadaan sideway untuk tempoh yang kecil. Jadi bila-bila masa sahaja boleh menentukan sama ada harga ini naik atau turun, tidak seperti saham Saipak tadi yang mengambil masa 2 bulan sideway. Jadi kita tak pasti bila harga akan bergerak naik, bila harga akan bergerak turun. Okey. Daripada sinilah anda perlu nilai sendiri trading plan anda. Anda nak menunggu lama, anda sanggup untuk menunggu lama demi risk and reward yang lebih besar seperti Saipak kerana sideway-nya adalah 2 bulan, kita tak tahu berapa lagi tempoh yang akan diambil lagi, ataupun risk and reward yang kecil tetapi pergerakan harga yang mungkin lagi cepat berbanding Saipak. Yang mana dalam tempoh yang pendek, harga saham ini akan menentukan sama ada naik atau turun. Bergantung kepada pergerakan harga saham tadi. Okey. Jadi di sinilah trading plan sendiri itu penting, bukan mengikut cadangan-cadangan orang lain. Setiap saham yang anda beli, anda perlu kaji terlebih dahulu mengikut kesesuaian diri sendiri. Dari segi market structure, dari segi indikator, dari segi risk and reward ratio, dari segi modal, setiap orang berbeza-beza. Jadi itu sahaja saya rasa perkongsian saya tentang dua perkara. Satu dalam menentukan nisbah untung rugi, risk and reward ratio, dan perkara lagi yang saya kongsikan, tidak ada harga saham yang murah atau yang mahal selagi mana risk and reward yang anda kaji lebih baik daripada saham yang lain. Sekiranya harga saham itu mahal sekalipun, tetapi risk and reward yang anda kaji, anda boleh terima, itu yang anda nilai. Jadi tidak ada masalah untuk membeli saham dengan harga yang mahal. Okey, sekiranya anda rasa perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda dan rakan-rakan anda, boleh sharekan video ini untuk manfaat bersama. Saya harap anda dapat like video ini. Sekiranya ada sebarang pandangan berkenaan video ini, saya harap anda boleh komen supaya saya boleh tambah baik video-video pada masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih.